Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak nak belajar 4 sains. So, untuk PDPR pada hari ini, kita sambung subtopik yang minggu lepas. Okey, kalau minggu lepas kita belajar mengenai alloy. So, harap fahamlah apakah yang dimaksudkan dengan alloy kan. Okey, so alloy adalah campuran logam-logam kan. Campuran logam-logam mengikut komposisi, peratusan komposisi yang tertentu. Okey, lagi satu apa yang kita belajar? Kita juga belajar contoh-contoh alloy. Kita belajar contoh alloy seperti loyang, okey, yang terdiri daripada loyang daripada cuprum dan juga zinc, gangsa, cuprum dengan sternum, kan, keluli, besi dengan karbon. So kita juga belajar minggu lepas, kita belajar mengenai apakah beza di antara kekerasan di antara logam tulen dengan logam tak tulen. Okey, logam tulen dengan alloy, logam tulen dengan alloy. So alloy mempunyai kekerasan, maksudnya lebih keras daripada logam tulen disebabkan oleh susunan zarah-zarahnya yang berselerak. So dia akan mengganggu lapisan atom-atom daripada menggelongsor. That's why lah alloy ni lagi keras. So apa lagi satu kelebihan alloy, dia tidak mudah berkarat. Okey. So untuk PDPR hari ini kita sambung subtopik baru iaitu kaca. Kaca, pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas gitu. So kaca itu terdiri daripada komposisi apa? Apakah bahan-bahan yang menjadikan ianya bernama kaca? Apakah jenis-jenis kaca? So itu yang kita akan belajar hari ini. Kita akan belajar kaca dan juga kita akan belajar seramik. Kalau sempat seramik. Okay, kalau tak sempat kita belajar kaca sahaja hari ini. Okay, so kita akan share screen. Okay, share screen untuk kaca. Okay. Okay. Right. So kita akan belajar kaca hari ini. Okay, so apakah komposisi kaca dan juga kegunaan kaca? Okay, subtopik baru untuk minggu ini. Okay, so kita tengok kaca. Okay, contoh sebelah kanan ini adalah jejantas ataupun kaki lima. Dia jalan-jalan lah, jalan, lorong, gitulah. Okay, so ini adalah Rainbow Skywalk yang terletak di Pulau Pinang yang merupakan jambatan yang dibina daripada kaca. So pernah tengok dalam Facebook ada kan orang lalu atas jambatan kaca tu, pasti walau bunyi kerak. Okay, so kenapa? Lagi satu, pernah tengok ada Squid Game. Game yang keempat. Game yang ketiga. Yang mana dia kena lompat di antara kaca-kaca. Dia kena lompat. Kalau salah kaca tu nipis, dia akan jatuh dan mati. Pernah tengok kan Squid Game? Kan? So kita akan belajar kenapa waktu apa ada kaca tu tidak pecah dan kenapa ada kaca yang sangat rapuh dan mudah pecah. So kaca-kaca ni dia dibuat daripada pasir. Okey, so dia dibuat daripada pasir iaitu kalau bahasa kimia dia adalah silika. Okay, so apabila silika dipanaskan, maksudnya apabila dipanaskanlah bersama-sama dengan bahan kimia lain, pelbagai jenis kaca dengan sifat yang berbeza akan terhasil. Cairlah pasir itu. Okey, namun semua jenis kaca memiliki sifat asas yang sama. So macam mana sifat asas yang sama? Maksudnya semua tu dibuat daripada silika lah. Okey, so sifat asas kaca, sifat asas dia lengai secara kimia. Apakah maksud lengai? Lengai itu maksudnya dia tak ada tindak balas terhadap bahan kimia. Cuma awak tengok dalam amal kan, kita guna bika, kita guna tabung uji, apa lagi? Kelalang pun. Okey, semua tu daripada kaca.
Tak, kita bubur asid. Dia tidak ada tindak balas. Itu maksudnya lengai secara kimia. Okey, dia juga bersifat lutsinar. Okey, kalis air, penebat haba, penebat elektrik, keras tetapi rapuh. Keras tetapi rapuh. Okey, ni sifat kaca secara umum ialah yang mana awak memang dah tahu sifat kaca itu. Okey. So kita tengok jenis-jenis kaca. So kaca ni bukan serupa je, untuk serupa dah. Jenis-jenis kaca macam Squid Game tu lah. Tak, ada dua jenis kaca, kaca rapuh dan kaca kuat sikit kan. So apakah jenis-jenis kaca itu? Okey, so pertama jenis kaca adalah kaca silika terlakur. Kedua, kaca soda kapur. Yang ketiga, kaca borosilikat. Dan yang keempat adalah kaca plumbum. Okey, so kaca-kaca ni awak kena tahulah. Awak kena tahu ada 4 jenis kaca. Okey, so kita tengok kaca silika yang terlakur dahululah. Okey, so kaca silika terlakur, okey, dihasilkan daripada silika, itu pasir. Okey, pasir yang dipanaskan. Okey, so bila pasir yang dipanaskan, so dia akan jadi silikon dioksida. Okey, oksida tu daripada oksigen lah. Maksudnya dibakar ataupun dipanaskan. Okey, tanpa campuran bahan kimia lain. Maksudnya dia hanya bakar, panaskan pasir sahaja. Okay, so silika SiO2 memerlukan suhu yang tinggi sekitar 1800 darjah Celsius untuk melebur. Okay, oleh itu kaca silika terlakur mempunyai akad lebur yang tinggi. Maksudnya dia payah nak cair lah. Okay. So, kaca ini, kaca silika terlakur ini tidak mengecut atau mengembang dengan banyak di bawah perubahan suhu yang besar. Okey, kaca ini tidak mengecut, tidak mudah mengecut dan tidak mudah mengembang. Okey. So, kaca silika terlakur sesuai digunakan untuk membuat kanta teleskop. Itulah kegunaan dia. Okey, so jenis yang kedua adalah kaca soda kapur. Okey, tadi kaca silika terlakur. Yang kedua adalah, jenis yang kedua adalah kaca soda kapur. So kaca soda kapur ni dihasilkan daripada silika juga untuk pasir. Jadi terdiri daripada silika, silikon dan SiO2, soda kita campur bahan kimia lain iaitu soda, iaitu natrium carbonate dan juga batu kapur iaitu kalsium karbonat. Maksudnya kaca soda kapur ni dia ada di 3 campuran, pasir, silika, soda dengan batu kapur. Tidak macam silika terlakur tadi, satu sahaja kan. Okey, so soda iaitu natrium carbonate, nama lain, nama kimia dia adalah natrium carbonate, akan menurunkan takat lebur silika. Okey, oleh itu kaca soda kapur mempunyai takat lebur yang rendah sekitar 1000 darjah Celsius. Maksudnya apa? Dia cepat sikit lah lebur kan. Kalau macam silika terlakur tadi, dia ambil masa 1800 baru dia lebur. Ni dia kata kalau kita bubuh kita bubuh soda, dia akan menurunkan takat lebur sehingga 1000 darjah Celsius. Okey, so kaca ini mudah dibentuk dan sesuai digunakan untuk membuat bekas kaca seperti botol dan juga jug. Okey, memang mudahlah. Kita boleh tarik besi pula. Kita boleh tarik kaca tu. Kita panas dengan suhu yang tinggi, kan? Suhu 1000 tadi kata, kita boleh bentukkan acuan yang kita nak bentuk lagu mana. Okey, so namun begitu, kaca ini tidak tahan terhadap haba dan mudah retak apabila dikenakan perubahan suhu yang mendadak. So dia tidak sesuai lah, maksudnya paling mudah kaca soda kapur ni dia cepat
pecah, dia mudah pecah. Dia tidak tahan lama lah. Okay. Alright, so kita boleh katakan kata soda kapur inilah yang yang menyebabkan para pemain dalam Squid Game tu jatuh. Dia lompat atas kaca tu, rock jatuh. Maksudnya dia menggunakan kaca soda kapur. Okay, so jenis yang ketiga adalah kaca borosilikat. Okay, kaca borosilikat. Okay, so kaca ini dihasilkan daripada silika, soda, batu kapur, tetapi dia tambah lagi iaitu boron oksida dan juga aluminium oksida. Maksudnya ada berapa bahan? Ada 5 bahan. Silika, soda, batu kapur, boron oksida dan juga aluminium oksida. So banyak lagi hak ni lah. Hak borosilikat ni, hak kaca borosilikat ni. Okay, so banyak radas kaca makmal seperti bikar dan kelalang yang diperbuat daripada kaca borosilikat kerana sifat rintangannya terhadap haba. Maksudnya kaca ini memanglah sangat sesuai digunakan dalam peralatan makmal ataupun peralatan memasak. Okey, kita ada kan puyuk lah, puyuk daripada kaca kan. Itu sebenarnya digunakan kaca borosilikat. Sebab apa? Kaca ni dia tahan dengan panas. So dia boleh maknanya tak mudah pecah lah. Dengan haba tu dia boleh tahan. Itu maksud dia. Okey. Perkali pengembangan yang rendah menyebabkan peralatan kaca tidak mudah retak akibat dikenakan tegangan terbang. Okay, so kaca borosilikat boleh dikeluarkan daripada peti sejuk dan terus dipanaskan tanpa berlaku peretakan. Okay, biasanya kan kalau kita benda tu sejuk kan daripada peti kan, lepas tu tiba kita buang air panas, kalau kaca soda kapur dia akan pecah lah. Tapi kalau kita guna kaca jenis borosilikat, dia tidak pecah lah. Dan so kaca borosilikat ni kita boleh kata kaca yang tempered glass apa sebenarnya maksud kaca tu lah kita boleh dari Squid Game tu boleh dia atas tu tak pecah. Maksudnya guna kaca borosilikat. Okay, so last adalah kaca plumber. Okay, kaca plumber. Kaca plumber. Jenis yang keempat. Okay, so apakah kaca plumber? Okay, so kaca plumber dihasilkan daripada silika, soda dan plumber, dua oksida. Maksudnya dia hanya ada 3 sahaja bahan campuran dia. Tapi kena ada plumber lah. Nama lagi kaca plumber. So dia kena adalah bahan yang ada nama plumber kat situ. Okay, so plumber menggantikan kalsium untuk menghasilkan kaca yang lebih lembut dan juga tumpat. Okay, lebih lembut dan juga tumpat. Okay, so kaca plumber adalah lebih berat dan mempunyai indeks pembiasan yang tinggi. Okay, sebab ada plumber. Okay. Kaca ini sesuai digunakan untuk membuat prisma. So gambar tu adalah prisma lah. Dia agak tumpat, padat sikit berbanding kaca-kaca lain. Okay. Alright. Okay. So kita tengok seramik pula. Okay, seramik. Okay, so seramik apa yang awak tahu mengenai seramik? So biasanya daripada tahu seramik, lihat lah ni. Lihat. Okey tu. Lihat. So apakah kegunaan seramik? So seramik merupakan pekerjaan yang terdiri daripada bahan bukan organik dan bahan bukan logam. Bahan seramik terhasil melalui proses pembentukan dan pengerasan menggunakan kaedah pemanasan pada suhu yang tinggi. So kebanyakan komposisi seramik terdiri daripada sebatian logam, sebatian bukan logam atau sebatian separa logam. Okay. So kita tengok contoh bahan yang boleh membentuk seramik. Okay, maksudnya dicampur-campur ikutlah. Okay, kalau dia campur sebatian logam, maksudnya ditambah bahan kimia aluminium oksida.
Kalau seramik sebatian daripada sebatian bukan logam, so dia akan tambah titanium carbida. Ataupun panggil buat kampak lah sebenarnya. Okay. Kalau sebatian separuh logam, dia letak silikon carbida. So inilah bahan-bahan campuran yang boleh membentuk seramik. Okey. Semua seramik mempunyai sifat asas yang sama. Okey, atom di dalam seramik diikat oleh ikatan kovalen dan ikatan ion yang kuat. Oleh itu, seramik hanya melebur pada suhu yang tinggi, keras dan tahan terhadap mampatan. Okey. Okey, apabila dikenakan daya, okey, apabila contoh dia katuklah. Dia satu dia pukul, dia ketuk seramik. Okey. Apabila dikenakan daya, atom di dalam seramik tidak dapat menggelongsor di atas satu sama lain kerana atom ini diikat dengan kuat dalam susunan yang tidak teratur. Okay, tenaga daripada daya itu akan digunakan untuk memecahkan ikatan antara atom. Oleh itu, seramik bersifat rapuh dan lemah terhadap regangan. Elektron di dalam seramik pula tidak bebas bergerak untuk mengkonduksikan elektrik atau haba. Macam mana dia nak bergerak kan? Sebab dia daripada ikatan kovalen. Okey, so kita tengok sifat asas seramik. Okey, seramik kerintangan haba yang tinggi, maksudnya contohlah kalau kita periuk belanga. Okey, periuk belanga dia daripada seramik. Okey, so dia punya rintangan haba yang tinggi, maksudnya kita boleh guna dia untuk memasak. Okey, payet. Contoh seramik juga. Okey, tetapi walaupun rintangan haba dia tinggi, api dia mudah pecah. Okey, dia pun lengan secara kimia. Sebab tu ia sesuai digunakan untuk memasak. Okey, dia penebat elektrik, keras dan kuat, penebat haba. So itu adalah sifat asas bagi seramik. Okey, so kita tengok jenis seramik. Tu alik tanya awak tu gambar tu adalah contoh-contoh seramik yang mana awak boleh bentukkan ia ketika dia masih lembut lagi sebelum kita bakar dia. Okey, so jenis seramik, kita ada seramik tradisional, kita ada seramik termaju dan juga seramik termaju, seramik moden. Termaju tu seramik moden. Okey, so kita tengok seramik tradisional. Okey, seramik tradisional diperbuat daripada tanah liat. Okey, so tanah liat ni kalau ikut bahasa kimia ni kita panggil kaolin lah. Kaolin. Tu macam mana nak baca Al2O3, 2SiO2, 2H2O, itu namun bahasa kimia untuk kaolin. Maksudnya kaolin ni merupakan sejenis tanah liat yang elok lah untuk kita guna dia untuk buat macam gambar di sebelah tu. Okay. So tanah liat dicampurkan bersama-sama dengan air kan untuk menghasilkan campuran yang lembut dan mudah dibentuk. Lebih lembut dulu lah, mula mudah. Campuran ini kemudian dibakar pada suhu yang tinggi. Okay, so pada kebiasaannya seramik tradisional digunakan dalam pembuatan batu bata, tembikar dan juga pinggan mangkuk. Zaman-zaman dulu tu kan, belum ada kaca, orang-orang dulu dia guna seramik. Okay, so kita tengok jenis yang kedua, seramik termaju ataupun seramik moden. Okay, seramik termaju diperbuat daripada bahan bukan organik seperti oksida, karbida dan nitrida. Faham kan kalau tadi seramik tradisional dia daripada tanah liat semata-mata. Lalu untuk seramik termaju dia campur lagi seperti oksida, karbida dan juga nitrida. Seramik termaju mempunyai rintangan haba yang dan lelasan yang lebih tinggi, lebih lengan dan memiliki sifat superconductivity. Maksudnya dia ada sifat boleh mengalirkan elektrik. Okey. Okey, so seramik termaju seperti silikon karbida
digunakan untuk membuat cakra pemotong kerana sifatnya yang keras dan juga kuat. Silikon karbida juga digunakan untuk membuat cakra brake. Kita punya disc brake motor kan, ada brake disc dia, kapit brake tu. Okay, so dia pun daripada seramik juga. So dia daripada seramik termaju kerana sifatnya yang tahan kejutan terma dan rintangan tinggi terhadap haba. Okay. Okay, so seramik termaju turut digunakan untuk membuat cincin tungsten karbida kerana sifatnya yang keras dan tahan kepada lelasan. Okay. Alright, so habis kita berhenti. Siapakah seramik termaju? So apa yang awak dapat pada hari ini? Awak dah belajar jenis-jenis kaca. Okay, kaca ada 4 jenis. Kaca silika terlapur, kaca soda kapur, kaca borosilikat dan juga kaca pelambang. Okey, dan juga kita juga belajar mengenai seramik. Okey, seramik ada 2 jenis, iaitu seramik tradisional dan juga seramik termaju. Okey, kalau kaca sifat dia sepenuhnya daripada bukan sepenuhnya lah, bahan asasnya adalah daripada silika iaitu pasir kan. Okey, so seramik pula color tradisional daripada tanah liat. Tapi kalau untuk seramik termaju ataupun seramik moden, dia campuran dengan logam, dengan bahan-bahan logam. Alright, so kita dah habis 2 lah. Hari ni kita ambil 2 subtopik, kaca dengan seramik. So harap awak boleh faham. Okay, sekejap. Alright, so kita berhenti dulu BDPI kita pada hari ini, salin nota, fahamkan dan hantar macam biasalah, hantar kod Telegram. Okay, so thanks you guys kerana sudi dengar teacher punya PDPR pada hari ini. So tahniah, well done, you are the best. Okay, so kita jumpa lagi next class pula. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. Bye.